Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ar-Hakimi bin Ramli. Nombor matrik saya 17DDT21F1032 dan kemudian kami akan membentangkan tentang nikah mut'ah dalam konteks undang-undang syariah di Malaysia. Nikah mut'ah atau nikah al-mut'ah harfiah adalah nikah adalah perkahwinan untuk keseronokan, iaitu perkahwinan bagi tempoh masa tertentu yang menurut mazhab Syiah adalah perkahwinan bagi masa yang telah ditetapkan dan selepas itu ikatan perkahwinan itu tersebut terlerai. Nikah mut'ah atau kahwin kontrak ialah nikah bertempoh. Ini jelas dari lafaz nikah akad mut'ah. Menurut Imam Syiah Al-Jafar As-Sadiq seperti berikut: aku nikah dengan kamu mengikut Quran dan sunnah. Dalam mut'ah mengikut Quran dan sunnah Rasulullah tanpa warisan dariku kepadamu atau sebaliknya untuk tempoh tertentu dengan mahar tertentu. Nikah mut'ah menyamai nikah biasa dalam beberapa perkara seperti ada ijab kabul dan mahar. Tetapi nikah mut'ah juga berbeza dari nikah biasa dalam beberapa perkara seperti tidak perlu ada wali atau saksi. Nikah mut'ah pernah dibenarkan di zaman Rasulullah, tetapi menurut hadis, Rasulullah telah mengharamkannya selepas perang Khaybar. Oleh itu, baiklah nikah cara biasa atau nikah siri. Perkahwinan ini hanya dibolehkan pada masa peralihan jahiliyah kepada Islam kerana ketika itu zina menjadi perkara yang biasa dalam masyarakat. Bagi mazhab Sunni, perkahwinan ini tidak sah dan haram dilakukan. Kalau kemudian kita akan mengenali sejarah nikah mut'ah. Kalau dilihat kepada hadis sahih, ada beberapa kali kahwin kontrak ini dibenarkan kemudian diharamkan. Setiap kali ia dibenarkan ialah dalam keadaan perang dan pejuang Islam berada jauh daripada isteri masing-masing. Tidak pernah kebenaran kahwin kontrak diberikan pada masa isteri mereka berhampiran atau mereka berada di dalam mukim mereka sendiri. Ini menunjukkan bahawa kahwin kontrak di zaman Rasulullah bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan sesuka hati, tetapi terhad pada masa-masa tertentu sahaja. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menjelaskan nikah mut'ah pada permulaan Islam memang dibolehkan, kemudian dinasakh. Oleh sebab itu nikah mut'ah dilarang dan hukumnya haram sampai kini dan seterusnya. Penasakhan nikah mut'ah terjadi dua kali. Pertama pada waktu perang Khaybar yang seperti tersebut dalam hadis yang sahih. Kemudian pada waktu pembebasan kota Makkah pada masa permulaan terdapat perselisihan faham tentang nikah mut'ah dan terus bertambah meningkat. Kemudian mereka bersepakat atas keharamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Manan, 17DDT21F1934. Saya akan menerangkan tentang hukum nikah mut'ah pada pandangan Sunni. Semua ulama dan fuqaha sepakat mengharamkan nikah mut'ah berdasarkan hadis-hadis sahih dan secara tegas mengharamkan nikah mut'ah. Nabi SAW telah menjelaskan keharaman nikah mut'ah itu untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Terusnya, hadis riwayat Saburah bin Ma'bad al-Juhani. Sesungguhnya, ia Saburah orang bersama Rasulullah pada waktu pembebasan kota Mekah dan baginda bersabda, wahai kalian semua, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kepada kalian menikahi wanita dengan nikah mut'ah. Kini ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Hadis yang menunjukkan keharaman nikah mut'ah. Hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang menikahi wanita dengan nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar dan melarang pula makan daging keldai peliharaan. Selanjutnya, nikah mut'ah dibenarkan dan tidak melanggar hukum. Nikah mut'ah jelas sekali telah diharamkan seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW selepas peristiwa perang Khaybar. Walau bagaimanapun, masih terdapat pandangan iaitu mereka yang mengikut pandangan daripada mazhab Syiah yang membenarkan dan menghalalkan nikah kontrak atau nikah mut'ah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adamin Abdul Rashid dan ini saya akan membentangkan tentang
Hukum nikah muta'ah pada pandangan Syiah Al-Imam 12, golongan Syiah Al-Imam 12. Okey, golongan Syiah Al-Imam 12 menganggap nikah muta'ah sebagai sah dan mereka mengamalkannya sehingga hari ini. Pandangan mazhab Ja'fari, salah satu mazhab yang dianut kaum Syiah, mengurai bahawa ada beberapa persyaratan untuk nikah muta'ah. Okey. Syarat-syarat tersebut yakni mengucapkan ijab kabul dengan lafaz nikah, kahwin atau muta'ah dengan seorang perempuan. Hal tersebut dilakukan sambil menetapkan mahar tertentu dan melakukannya selama waktu tertentu yang disetujui bersama. Okey. Misalnya 1 hari, 1 pekan, 1 bulan dan sebagainya. Perempuan yang dinikahi muta'ah tersebut juga harus dalam keadaan bebas dari hambatan apapun yang membuatnya haram dinikahi. Hambatan itu disebabkan pada dalil dalam Al-Quran, yakni hambatan nasab, periparan, persusuan dan sebagainya. Kondisi lainnya saat dia dalam keadaan iddah atau berada dalam ikatan perkahwinan dengan lelaki lain. Okay. Ikatan pernikahan itu akan berakhir seiring dengan habisnya waktu yang masih tersisa. Okay. Ikatan nikah berakhir dengan sendirinya tanpa memerlukan talak. Hanya bila dikehendaki, ikatan tersebut boleh diperpanjangkan lagi sampai waktu yang ditentukan. Dengan catatan si suami memperbaharui akad dan mahar catatan lainnya. Tidak ada batas tertentu jumlah perempuan yang boleh dinikahi secara muta'ah. Meski ada ulama Syiah yang membatasi hingga 4 orang saja, saki pun tidak diperlukan dalam nikah muta'ah. Yang kedua, ayat Quran yang kerap dijadikan dalil oleh golongan Syiah nikah muta'ah halal adalah surah An-Nisa ayat 24. Dan diharamkan kamu berkahwin dengan orang kecuali hamba sahaja yang kamu miliki. Ayat ini ialah satu ketetapan hukum Allah ke atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Okay. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya sebagai suatu ketetapan, dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu sesudah ditetapkan mas kahwin itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okay. Yang ketiga, penjelasan tentang dalil tersebut. Golongan Syiah ini menganggap ayatnya, kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya sebagai suatu ketetapan. Okay, dia menganggap benda sebagai kebenaran untuk nikah muta'ah. Okay. Dalam bacaan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab bin Kubay dan Sa'id bin Jubair, kalimat tersebut mendapatkan penambahan makna. Okay, maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati dengan tambahan kalimat sampai batas waktu tertentu. Abdullah bin Abbas pun ketika mendengar banyak orang melakukan muta'ah berdasarkan fatwanya, dia sangat terkejut. Dia lantas berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan seperti itu yang aku maksud dalam fatwa aku. Sesungguhnya aku tidak menghalalkannya kecuali sebagaimana Allah SWT menghalalkan bangkai, darah, daging babi yang tidak dihalalkan kecuali bagi orang dalam keadaan darurat. Yang keempat, penjelasan tidak hanya itu mengenai bacaan surah An-Nisa 24 ayat 24 yang memberi penambahan makna sampai batas tertentu bukanlah termasuk bahagian dari Al-Quran. Imam Asy-Syaukani berpendapat redaksi tersebut bukan termasuk dalam Al-Quran kerana sesuai dengan pandangan ulama yang mensyaratkan keharusan sifat mutawatir dalam periwayatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Farhan bin Muhammad Safian, nombor pendaftaran 17 DDT 21F1057. Hari ini saya akan menerangkan tentang perbezaan nikah muta'ah dan nikah biasa. Nikah muta'ah tidak memerlukan wali ataupun saksi dalam satu akad nikah, manakala nikah biasa memerlukan wali dan saksi dalam satu akad nikah.
Tiada pewaris antara suami dan isteri bagi nikah muta'ah. Bagi nikah biasa perlu mempunyai pewaris antara suami dan isteri. Yang ketiga, nikah muta'ah harus disebutkan batas waktu yang jelas. Menurut ulama Syiah, ia menjadi tidak sah jika tidak disebut dengan jelas. Sedangkan nikah biasa tidak boleh disebut batas waktu. Yang terakhir ialah iddah. Masa menunggu bagi nikah muta'ah habis ialah 2 kali haid. Manakala bagi nikah biasa 3 kali haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang bagaimana nikah muktah ini terjadi di Malaysia. So di Malaysia, majoriti masyarakat Islam di Malaysia memegang kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Ahli Sunni, iaitu berasaskan oleh pelopor kita iaitu Imam Syafi'i. Oleh itu jelas sekali bahawa nikah muktah adalah haram dilakukan di Malaysia. So mufti-mufti wilayah juga telah memfatwakan pengharaman nikah muktah di Malaysia dan terlampau banyak hadis yang mengharamkannya. Contohnya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Saburah Al-Juhani, dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam peristiwa pembebasan Mekah. So ketika itu dia memang pernah mengizinkan salah satu anggotanya untuk anggota pasukan muslimin untuk melakukan nikah muktah ni. Namun ketika bersiap-siap meninggalkan kota itu, beliau mengharamkannya. Rasulullah mengharamkannya. Walau bagaimanapun, golongan ahli sunni menolak nikah kontrak yang diamalkan oleh golongan Syiah Al-Imam 12, iaitu golongan sunni sendiri mengamalkan nikah kontrak dalam bentuk yang berbeza yang diberikan nama nikah misyar. So perbezaan paling ketara di antara kahwin kontrak yang diamalkan oleh golongan Syiah dan nikah misyar yang diamalkan oleh golongan ahli sunnah wal jamaah adalah seperti berikut. So contoh dia, kahwin kontrak Syiah tidak memenuhi syarat-syarat sah nikah. Dan pernikahan ini tak dianggap sebagai nikah biasa, tapi nikah misyar ni memenuhi semua syarat sah nikah kontrak Syiah dan ia mempunyai tempoh waktu yang ditetapkan akad nikah. So sedangkan kahwin kontrak ahli sunnah wal jamaah tidak mempunyai tempoh. Akhir sekali saya boleh simpulkan bahawa kesimpulannya haram bagi seorang Muslim untuk melakukan nikah muktah maupun nikah misyar. Syed Sabiq pun menjelaskan muktah hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwat seksual semata-mata dan tidak ada tujuan untuk memperolehi anak serta mendidik mereka. Padahal itulah sejatinya tujuan asli perkahwinan dalam Islam. So kerana itu menurut Syed Sabiq juga muktah lebih menyerupai perzinaan berbanding perkahwinan. So muktah pun dia merugikan kedua-dua belah pihak perempuan lah terutamanya, kerana dia menjadi sebagai seperti barang dagangan kerana kontrak yang berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. So tak adil bagi seorang perempuan di dalam perkahwinan muktah. So oleh itu sebagai Muslim yang bertanggungjawab, kita perlulah patuh pada syarat yang ditetapkan. Jika mahu bernikah, ikutlah rukun dan syarat yang ditetapkan agar hubungan yang dijalin diberkati Allah dan dirahmati Allah SWT sehingga ke jannah. Sekian, terima kasih.